brothers and sisters that joined us today for our final Al-Kafi Challenge Tadabbur sessions. Welcome to the Tadabbur series of Al-Kafi Challenge. I am Siti Khadijah binti Ahmad Fauzi, third year biomedical science students will be your MC for today. For your information, there are four Tadabbur series in total. The first series was conducted on 12th March, and Alhamdulillah, we get together again this morning for the final series to learn, or precisely to Tadabbur, the words of Allah, specifically Surah Al-Kahfi. For each Tadabbur session, there will be a quiz conducted in the following week. Till today, Alhamdulillah, we have already conducted 3 Tadabbur series and 3 quizzes based on the Tadabbur session. Information about the programs, including important links, will be shared in Al-Kafi Challenge WhatsApp group. So for those who have not joined the WhatsApp group yet, please do so for you to not only know more about the amazing Surah Al-Kahfi, but also to stand a chance to win some prizes for the final quiz contest next week, as the quiz question will be based on each Tadabbur session. Before we proceed with the Tadabbur session, we would like to announce 2 winners for the Quiz 3 Al-Kafi Challenge, which was conducted last Friday. So the winners are Tengku Nurin Nadira Tengkurao from Kuliah of Medicine, and the second winner is Nur Izati binti Azizan from Department of Biomedical Science, Kuliah of Allied Health Sciences. Congratulations to both of you. To the others, don't be sad and do join our Quiz 4 Al-Kafi Challenge, which is your last chance to grab the prize. It will be conducted on the next Friday, on 30th of April. The quiz question will be based on the today's Tadabbur session, so stay focused to stand a chance to win the prize as well as gain knowledge. So before we pass the floor to the speaker, we would like to invite Sister Nur Masturina binti Fazi Osman, Program Manager of Al-Kafi Challenge, to give her closing speech, as today will be the last session of Tadabbur series of Al-Kafi Challenge. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nur Masturina binti Fazi Osman, the program manager of Al-Kahfi Challenge. First of all, I would like to apologize that you are actually watching a pre-recorded version of myself instead of a live one, because right now, inshallah, me and a few other committees were actually answering our midterm exam for a subject, and some committees that are with you right now will be answering theirs after the program. So please do pray for us. All right. Since today is the last series of Kafi Challenge Tadabbur series, I would like to say my gratitude. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. All praise to Allah, because He is the one that allow um, us to organize the program and to open your hearts to join us and be part of us. So thank you Allah, alhamdulillah. And I would like to also pray Jazakallahu khairan kasira and say thank you to Da'i Imran Muhammad Zaki, because he had accepted my offer to become the honorable speaker of this program. I actually know Da'i Imran um, quite some time already, because he is, I know him from an institute I entered before UIA. So he's a friend of mine. When Dr. Radia said that, when Dr. Radia suggested for us to organize a program um, about Tadabbur of Surah Al-Kahfi, the first person that come up to my mind is Da'i Imran. Not because he is my friend, but because I'm quite sure, inshallah, he is capable to share with us the knowledge of the surah, because of his experience in Tadabbur of Al-Quran, and because of um, who he have learned with, and because he has always been answering the questions I kept asking him. I asked him a lot of questions. So we pray to Allah, may Allah reward him for all the knowledge that he knows and he shared with us, and may the knowledge are beneficial for us,
and for him, inshallah. Next, I would like to say thank you and jazakumullah khairan kasira to both Dr. Yusuf and Dr. Radia for helping us a lot and supporting us, most importantly. Dr. Yusuf have signed a lot of documents. Thank you, Doctor. And Dr. Radia was the one who came up with the idea for Da'wah and Tarbiyah of Hills to organize this program. So thank you very much. I would like to also say thank you to all the committees, to my team, whether the main boards or the committees. Thank you very much. Jazakumullah khairan kasira. You guys have been with me all the way through from before we send the proposal until right now. All I can say is jazakumullah khairan kasira, because there are none other than Allah that can give the best reward for what you have done. Thank you very much. And of course, I would like to appreciate and say beribu terima kasih kepada semua peserta, to all the participants who have joined us, whether you have joined from the first series until the last series today, or this is your first time. Thank you very much. And why I would like to say thank you is because my hope, me and my team, our hope when we organize this program is that this program will actually give some knowledge, give some insights to others about the beautiful Surah Al-Kahfi. And when that happens, it will be a reward for us in the hereafter, because we help to spread good knowledge. That is my hope. So thank you for making it reality, inshallah. I really pray to Allah that we all share some rewards for organizing and also for joining, for making this program happen. Alhamdulillah. So I think that's all from me. I would like to share that Dr. Radia sent her regards to our speaker, Da'i Imran, and also to all participants with regards of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I think that's all from me. Please enjoy the last sharing by Da'i Imran. Inshallah, if we still have chances, we'll invite Da'i Imran again for other Tadabbur series, inshallah. So with that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi, inshallah. Alhamdulillah. Now we will proceed to our Tadabbur session, but let me remind you that Imran Zaki welcome all participants to ask questions while he is sharing, so the participant can open your mic or leave your question in the comment section. Inshallah, our speaker today are open for a two-way communication. So without further ado, I would like to invite Da'i Imran Muhammad Zaki to deliver his talk. This session will be conducted in Malay. To Da'i Imran, please welcome. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama dan utamanya, suara saya clear ke? Clear, alright, cantik. Pertama dan utamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari moderator Siti Khadijah dan seluruh komiti yang bertungkus lumus dalam membina ataupun membuat satu majlis selama 4 siri ini. Sudah tentulah kerja-kerja komiti dalam membangunkan program ni yang kita rasa macam program simple je, tetapi di belakang tabir tu kita tak tahulah bagaimana kesukaran yang mereka lalui. Lagi-lagi tengah musim biji sekarang ni, masing-masing tengah exam. Even saya pun sedang dalam musim exam juga, jadi macam kita sama-sama dalam kesibukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganjari kita dengan ganjaran yang baik. Jadi hari ini kita akan yang saya hormati, kalau mungkin ada lecturer pada hari ini yang saya hormati, mungkin ada doktor-doktor dekat sini, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian. Baik, hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan kisah yang terakhir
yang berada di dalam surah Al-Kahfi. Pertama dan utamanya, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya tak dapat nak siapkan dan tak dapat nak buat slide untuk hari ini. Saya mohon maaf sangat-sangat. Lantaran kesibukan sebab malam tadi sebenarnya saya exam sampai tengah malam. Dia tak ada tengah malam sangat tapi sebab dia exam lisan. Jadi giliran kita lewat sikit sampai ke malam. Kemudian kejap lagi pun saya ada exam. Jadi di tengah-tengah tu ada ruang lah saya masuk sini. Jadi macam tak berapa nak sempat untuk siapkan slide. Dan sebenarnya minggu ni semua sederet straight lah daripada hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari ni semuanya exam. Jadi saya tak sempat nak buat slide. So saya sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan saya pada hari ini. Baik, kita akan masuk kepada surah Al-Kahfi. Dan saya sangat galakkan memandangkan saya tak dapat nak buat slide. Saya sangat galakkan rakan-rakan sahabat-sahabat sekalian untuk dapat membuka mushaf masing-masing supaya mungkin dapat melihat, still dapat melihat perbincangan kita pada hari ini. Ataupun mungkin saya just share sahaja ayat Quran supaya nampak kita tengah bincang ayat mana. Boleh ke? Boleh kot Boleh. So kita akan mulakan perbincangan kita pada ayat yang ke-83. So bagi siapa yang ada Quran di sisi, sangat digalakkan untuk buka Quran di sisi lah sebab dia akan memudahkan kita punya perbincangan pada hari ini. Ayat 83 gelap tu. Okey. Sebelum tu kita refresh balik berkenaan dengan apa yang kita bincangkan 3 cerita yang awal. Yang pertama kita dah bincangkan cerita tentang bagaimana fitnah yang berlaku dalam akidah. Kemudian yang kedua, kita telah bincangkan apakah yang berlaku dan fitnah yang berlaku ketika kita menguruskan nikmat ataupun kekayaan ataupun duit ataupun apa-apa kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, kita belajar berkenaan dengan di dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita dikurniakan ilmu pun, kita kadang-kadang kita boleh tertipu iaitu dengan fitnah ilmu. Dan hari ini kita akan masuk berkenaan dengan fitnah kuasa, fitnah pangkat, fitnah kedudukan. Kadang-kadang kita rasa macam lah kita mahasiswa lagi macam tak boleh nak relate sangat, kita bukan ada kuasa pun. Setiap daripada kita ada tanggungjawab yang kita lalui dalam kehidupan, maka itulah pangkat kita. Setiap yang kita lalui, mungkin ada yang dekat dalam persatuan, mungkin ada yang berada dalam kelas, mungkin jadi ketua apa-apa ke, atau mungkin ada pegang tanggungjawab apa-apa dalam jawatan kuasa yang kecil-kecil, tetapi masing-masing daripada kita sebenarnya sedang diuji berkenaan dengan kuasa. Dan surah Al-Kahfi menyentuh berkenaan dengan fitnah-fitnah dan juga tipu daya yang kita lalui hampir setiap hari. Cara fikir kita, bagaimana kita pandang sistem, bagaimana kita pandang orang, semuanya banyak disentuh di dalam surah ini. Dan surah ini juga antaranya selain pada kita sebut di awal iaitu membantu kita dan mengajar kita untuk terus fokus kepada tujuan utama, fokus kepada perkara yang paling utama. Dan antara lain juga surah Al-Kahfi mendidik kita untuk memutuskan diri kita, jiwa kita dengan jangan sampai tersangkut dengan materialistik. Materialistik ni maksudnya bukan maksudnya kita tak boleh ada harta. Maksud materialistik iaitu jiwa kita terpaut dengan perkara-perkara yang luar-luar. Contohnya macam duit, contohnya macam kedudukan, degree ataupun apa-apa sahaja yang dilihat sebagai boleh meninggikan diri seseorang, maka kita diajar dalam surah Al-Kahfi ini supaya dapat menguruskan perkara itu dan jangan sampai hati kita ataupun jiwa kita terpaut dengan perkara itu. So hari ini kita akan cerita tentang cerita Zulkarnain. Baik, cerita ini bermula dengan ayat 83. Daripada ayat 83 sampailah kepada ayat 98. Pada ayat 98.
Jadi daripada ayat 83 sampai ayat 98 ialah merupakan scene iaitu cerita yang terakhir yang berada di dalam surah Al-Kahfi. Saya bagi satu latar belakang cerita dahulu. Zulkarnain juga dikenali, bukan juga dikenali lah. Maksudnya Zulkarnain namanya tidak diberitahu. Siapakah Zulkarnain? Maksud Zulkarnain ni ialah pemilik dua horn, tanduk. Dua tanduk. Apakah maksud pemilik dua tanduk ni? Sebahagian mengatakan, ulama mengatakan dia menguasai west and east sekaligus. Dia ni pada satu zaman dia telah menjadi satu penguasa yang bukan sekadar dia pegang east tapi dia juga pegang west. Dia bukan sekadar pegang Rom tapi dia juga pegang Persia. Parsi. Maksudnya nak katanya kalau kita belajar sejarah, kita akan tahu bahawa Parsi satu tempat yang cukup besar. Kalau kita dapat kuasai Parsi, maksudnya kita ni power gila. Power betul lah. Tetapi kalau dia boleh kuasai Parsi, dalam masa sama dia boleh kuasai Rom, ini orang ni kita tak boleh kata macam mana. Dia memang penguasa yang sangat-sangat hebat. Maka inilah Zulkarnain. Orang yang diberikan kekuasaan menguasai kedua-dua belah ini. Iaitu dia menguasai East, menguasai West. Dan dia juga, selain itu, nama juga dikenali sebagai pemilik dua tanduk ni kerana dia ada pakai macam dua tanduk tu. Tetapi pandangan itu ialah pandangan yang mungkin tidak begitu kuat, tapi pandangan yang lebih kuat ialah apabila dia menguasai Persia dan Rom sekaligus, maka dipanggil sebagai dua tanduk. Tetapi namanya tidak disebutkan. Sebahagian ulama ataupun sebahagian pendapat mengatakan Alexander the Great. Tetapi bila diperhatikan, kajian-kajian dibuat, bila kita menyamakan Alexander the Great dengan Zulkarnain, kelihatannya dia tidak match langsung. Dia agak jarak sangat jauh sebab khususnya berkaitan dengan kepercayaan Alexander yang menganut agama ataupun dia tidak percaya kepada agama tauhid. Dia ada problem dari sudut tauhid. Dan juga beberapa perkara isu moral yang dia lakukan yang menyebabkan kita tak boleh nak kata dia ni sebagai Zulkarnain. Tetapi banyaklah pendapat-pendapat ulama berkenaan dengan siapakah Zulkarnain kalau dalam sejarah. Sebab pertama sekali kita bagi tahu bila Allah diamkan nama watak, maksudnya itu bukan tujuan utama dan fokus utama kita. Tetapi dia bukan menutup ruang kalau kita nak study ataupun kalau kita nak mencari karya-karya ataupun catatan-catatan sejarah berkenaan dengan agaknya siapakah orang ini. Dan seperti kata Maududi dan juga bila saya berbual dengan kawan-kawan yang belajar dalam bidang sejarah berkenaan perkara ini, kebanyakannya mengambil pendapat ini iaitu Cyrus. C-Y-R-U-S. So kebanyakannya memegang pendapat bahawasanya Zulkarnain ialah Cyrus, tetapi itu hanyalah kita panggil pendapat yang paling kuat, namun kita tak boleh nak confirmkan 100%. Kita masuk pada cerita. So cerita dia macam mana? Cerita dia, Zulkarnain ni, kita baca ayat dulu. Ayat 83 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Oh cantik dia punya ni. Dia boleh nampak. So wa yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau berkenaan dengan Zulkarnain. Qul sa'atlu, aku akan menceritakan, aku akan membacakan kepada engkau minhu dan tentangnya dzikra. Sesuatu keterangan ataupun ataupun kisah dia, tetapi diberitahu zikra, dia just macam sedikit saja kisahnya. Dan kita pun telah bahaskan berkenaan perkara ini, iaitu kisah-kisah yang berada di dalam Al-Quran, dia kisahnya tak banyak, kisahnya sikit-sikit saja. Allah cuma ambil sedikit sini, ambil sedikit sini, ambil sedikit sini. Tapi setiap kisah yang sedikit-sedikit ini Allah bagi tahu, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Maksud sebaik-baik kisah ialah Allah pilih kisah yang paling terbaik untuk bagi tahu kat kamu. Kita kalau kita baca sejarah, tidak semua kisah yang kita baca ialah kisah yang terbaik. Kadang-kadang ada waktu kita baca dulu, ingat waktu kita belajar sejarah dulu, semua cerita yang kita baca, adakah semua yang kita rasa tu semua terbaik? Ada sampai kita rasa macam, cikgu tak boleh skip ke? Ni macam tak ada point pun, tak ada point. Kita rasa macam tu. Nak kata ada sebahagian daripada masuk dalam sejarah ialah cerita-cerita yang kita rasa macam
kita tak dapat connect dengan diri kita, tak dapat relate. Naknya apa benda ni macam tak kena. Nak kata gitu. So nak katanya cerita-cerita yang kadang-kadang sampai kepada kita, mungkin boleh jadi cerita tu bukan cerita yang the best. Contoh kalau kita borak dengan kawan kita atau waktu kecil-kecil yang cikgu tanya, hari ni kita nak buat satu pembentangan. Cerita apa yang paling best yang korang rasa? Lepas tu ada seorang kat Dragon Ball cikgu, Dragon Ball. Lepas tu ada seorang tu cakap, mana ada SpongeBob lagi best. Lepas tu dia orang bergaduh antara dua orang. Kenapa diorang rasa macam seorang kata SpongeBob, seorang kata Dragon Ball? Sebab masing-masing bila tengok tu, diorang seronok dan diorang boleh relate. Relate tu maksudnya diorang boleh sampai bayangkan akulah yang, saya tak ingatlah nama dalam watak Dragon Ball tu, tapi yang baju warna oranye tu kan. Apa Goku? Goku ke? Goku Okey, saya dah lupa. Tapi nak katanya adalah cerita-cerita tu kan. Detektif Conan ke, sampai kan bila orang tu sampai masuk kat sekolah, kalau tiba-tiba dengar kes apa-apa, dia tiba-tiba dia buat macam ni. Saya ingat kawan saya dia buat macam ni. Cakap, kenapa ni? Ni macam detektif Conan. Lepas tu dia cakap, tiba-tiba dia keluarkan satu kata-kata. Tapi benda tu nak katanya, cerita-cerita yang kita lalui dalam hidup, kadang-kadang kita rasa macam dalam banyak cerita yang kita tengok, cerita ni the best sebab dia boleh relate dengan kita. Boleh relate dengan kita. Tapi cerita dalam sejarah, tidak semua boleh relate dengan kita. Dan kebanyakan cerita dalam sejarah, dia macam tak ada kaitan dengan kita. Sebab sejarah akan memaparkan satu orang yang menang. Satu lagi, sejarah akan memaparkan orang-orang yang besar saja. Cerita tentang raja, cerita tentang pendeta, cerita tentang bagaimana bangunnya negara. Kita tak dengar cerita tentang seorang lelaki yang pergi jual tepi jalan. Tiba-tiba dekat dalam buku sejarah ada bab dia. Tak ada. Sebab dia tak dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk dimasukkan dalam sejarah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sebaik-baik kisah. Yang pertama maksud dia ialah kami pilih cerita apa yang paling terbaik. Boleh jadi cerita tu dia bukan cerita yang orang besar. Dia cerita just orang kecil-kecil. Sebagai contoh cerita dalam surah Yasin. Cerita tentang seorang lelaki datang daripada hujung kota. Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a. Seorang lelaki datang daripada hujung kota. Cerita dia pasal seorang lelaki ni dia just biasa-biasa, orang biasa-biasa, tapi dia angkat dalam cerita. Dia angkat masuk dalam Quran. Cerita Maryam sebagai contoh. Maryam dia macam seorang wanita yang kiranya suka beruzlah. Kalau ikut historical punya style, kalau dia bersuka beruzlah, maksudnya tak masuk dalam masyarakat, dia mungkin tak masuk dalam cerita sejarah. Tapi Allah ambil cerita dia sebab cerita dia penting. Itu maksud yang pertama. Allah pilih cerita yang paling terbaik. Yang kedua, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sebaik-baik cerita juga ialah membawa maksud Allah sampaikan cerita tu dengan cara yang paling terbaik sekali. Dia bukan sekadar Allah pilih cerita yang terbaik, cerita yang akan ada kaitan dengan kita, tapi cerita yang disampaikan tu, ceritanya disampaikan dengan cara yang paling terbaik sekali. So kat sinilah kita tengok cerita yang Allah bagi tahu, iaitu kami beritahu, katakanlah Allah kata dekat Nabi SAW, bagi tahu kepada mereka yang Nabi akan bacakan cerita yang Allah sampaikan kepada Nabi, cerita tentang Zulkarnain yang sedikit sahaja, tapi dia jadi zikra. Dia jadi zikra, dia jadi satu peringatan. Dia jadi satu petunjuk. Okay? Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Maka inilah muqaddimah dia, iaitu berkenaan dengan siapakah Zulkarnain. Zulkarnain bukan Nabi, mengikut pendapat majoriti ulama. Kata Ibn Abbas, dia ialah rajulun salih, lelaki yang sangat baik, lelaki yang salih, tetapi dia bukan Nabi. Baik. So, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Allah memulakan dengan memberitahu sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya lahu fil ardi, di atas muka bumi ini. Makkanna lahu ni iaitu berikan kekuasaan. Kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di atas muka bumi ini. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami berikan kepadanya jalan untuk menjayakan segala sesuatu. Okey, apakah maksud dia? Okey, sekarang ni dekat ayat ni kita bahas dulu siapa Zulkarnain. Kita tak cerita lagi pasal, tadi saya dah bagi tahu dia ada kuasai west, dia ada kuasai east, dia ada kuasai barat, dia ada kuasai timur. Kita tak cerita lagi, kita tak masuk lagi sampai ayat tu. Tapi kita nak cerita dulu siapakah Zulkarnain. Apa kualiti yang ada pada dia. Baru kita masuk kepada apa yang dibuat. So dia ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dia ada power, ada kekuasaan.
Dia ada kekuasaan. Pertama dia ada kekuasaan. Kemudian wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan dia ada jalan untuk pastikan kekuasaan dia tu boleh sentiasa tersebar. Dia akan ada jalan. Kata An-Nabulsi, seorang ulama masih hidup lagi, kata An-Nabulsi, dia kata kalau nak faham ayat sababa ni, istilah sababa ni, kena duduk dengan graduan yang belajar dalam bidang militeri ataupun askar, mungkin daripada UPNM ke apa ke, belajar dan tanya kat dia orang, apakah jalan untuk pastikan seseorang satu negara tu boleh menyebarkan kuasa kepada negara lain. Itulah sababa. So kata An-Nabulsi, antara maksud sababa dekat sini ialah iaitu dia ni, Zulkarnain ni, dia ada apa? Yang pertama dia ada tentera. Tentera dia powerful. Dia bukan sekadar ada kuasa, tapi tentera yang dia ada ialah tentera yang terbaik. Dia punya ketua-ketua battalion, kita panggil battalion kot, ketua-ketua kepada segala jenis department kat bawah tu, semuanya ketua-ketua yang the best, yang ada thiqah, yang dipercayai lah, yang dipercayai. Yang keduanya, dia ada kenderaan. Dia ada kuda. Kalau sesuatu tempat tu memerlukan bot, memerlukan kapal, dia ada kapal. Kiranya dana yang dia ada tu besar. Maksudnya sababa nak kata perjalanan gift, nak kata setiap segala sesuatu yang boleh melebarkan kuasa dia tu ada pada dia. Dan yang ketiga ialah dia ada senjata yang banyak. Ialah takkan dia kena nak pergi melebarkan kuasa senjata, tak ada. Dia kena ada senjata. Senjata dia mungkin tak tahulah, zaman tu tak tahu ada senjata apa yang ada, tapi mungkin kalau sekarang ada M16, ada sniper, ada macam-macam jenis lah kan. Dia tak tahulah kan. Ada drone dan sebagainya, tapi nak katanya dia ada senjata yang banyak dan senjata yang berkualiti. Yang keempat, dia ada bekalan makanan yang mencukupi kepada tentera-tentera dia. Maksudnya bila dia nak pergi satu tempat, nak menjajah atau membuka tempat yang baru, maka dia ada tentera dan tentera itu dapat makan cukup. Tentera ni bila nak jaga, dia bukan sekadar kita jaga dengan cara kita bagi motivasi. Tapi dia kena bagi sistem, kena bina satu ruang lingkup yang selesa untuk diorang. Contoh macam kalau kita belajar dekat universiti, kat UIA ke apa ke. Maksudnya kita duduk kat universiti bukan sekadar kita belajar dekat sistem yang best, ada sistem yang seronok. Makanan yang sedap dekat universiti pun penting. Kalau makanan yang sedap tak ada kat universiti, dia rasa macam, dia bila waktu rehat tu dia menyebabkan kita rasa macam, makan apa Kalau duduk UIA, saya tak tahu kat UIA Kuantan macam mana. Tapi kalau macam UIA Gombak tu ada shawarma yang sedap tu, dia macam-macam benda lah yang boleh makan kan. Kalau saya sebelum ni selalu juga pergi UIA Gombak tu, macam-macam makanan sedap guys. So dia bukan sekadar menyediakan tempat belajar yang bagus, tapi dia ada makanan yang baik. Macam tu juga. Dan yang kelima ialah dia ada planning dan juga peta untuk mengkaji setiap geografi di satu tempat. Contohnya bila diorang nak masuk kepada tanah barat, diorang ada kajian berkenaan dengan tanah barat ni macam mana. Kalau diorang nak masuk timur, diorang ada kajian pasal timur macam mana. Dia tidak gunakan strategi yang sama untuk masuk barat dan strategi itu digunakan untuk masuk timur, tak. Setiap daripada tempat ada strategi yang berbeza-beza. Ada plan yang berlainan. Sebab setiap tempat tu dia punya geografi berbeza. Mungkin masuk tempat ni dia ada musim sejuk, maka dia kena siapkan pakaian sejuk untuk tentera dia. Tak boleh lah kalau tiba-tiba nak pergi negara barat yang mungkin ada sejuk punya iklim, dia siapkan pakaian macam orang nak pergi negara timur yang mungkin panas. Itu tak boleh. So cara nak katanya yang kelima ni ialah bagaimana dia mempersiapkan. Ini ialah kata, tadi saya sebut An-Nabulsi, saya minta maaf, saya silap sebut ulama, bukan An-Nabulsi tapi Haban Nakah. Ini disebut oleh Haban Nakah, ulama namanya Haban Nakah. So ini antara maksud yang berada daripada ayat 84. So, iaitu nak cerita tentang siapakah Zulkarnain. Kemudian bila kita masuk pada ayat 85, Allah bagi tahu fa'atba'a sababa. Apakah maksud fa'atba'a sababa? Lalu dia mengikut jalan ataupun dia kalau kat sini dia sebut apa? So he travel across. Okay, so dia buat plan untuk berjalan. Fa'atba'a sababa. Atba'a ikut, sababa macam tadi kita dah bincang, sababa ni dia sebab tau. Kalau bahasa asasnya ialah sebab. So kalau dia kata ikut sebab, dia macam tak sampai masuk tu, tapi dia ikut
jalan tu supaya dia boleh pergi. Maksudnya dia dah buat planning. So istilah fa'atba' sababan ialah dia ada planning, dia buat planning untuk sampai ke satu-satu tempat. Maka sekarang ni dia sedang bergerak ke satu tempat. So kita tengok di hentian pertama. Ke manakah yang mula-mula dia pergi? So kita lihat dia akan pergi ke 3 tempat tau. Apa namanya? Zulkarnain ni dia menguasai 3 tempat. Tempat yang pertama kita tengok dulu, tempat apakah yang dikuasai oleh Zulkarnain. Yang pertama ialah dia pergi dahulu ke hatta idza balagha maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnain. Okey. So dekat sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu berkenaan dengan perjalanan pertama yang dilakukan oleh Zulkarnain pada ayat 86, iaitu dia sampai ke daerah matahari terbenam. Tempat ni ialah matahari terbenam. Dan dia dapati ianya iaitu matahari itu terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur. Ni hamiatin, hitam berlumpur. Wa wajada 'indaha qauma. Dekat kawasan tu ada satu perkauman. Dekat kawasan tu ada satu komuniti. Qulna ya dzal qarnain. Maka kami berkata kepada Qarnain, iaitu kami ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang cakap, adakah maksudnya siapa namanya? Adakah maksudnya Zulkarnain ni dia nabi sebab Allah bercakap dengan dia? Jawapannya ialah pendapat kebanyakan ulama dia bukan nabi, tapi yang dimaksudkan dengan qulna ya dzal qarnain ialah Allah berikan ilham kepadanya. Allah berikan ilham dan kekuatan untuk membangunkan sistem kepadanya dan juga membangunkan moral sebagian, lebih kurang gitu. So kita sebut dulu ayat ni, lepas tu kita akan bahas. Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna, pada ayat 86. Kami mengilhamkan kepadanya, wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau ingin bertindak secara baik terhadap mereka. Baik. Ayat ni kalau kita faham kalau kita baca macam ni, kadang-kadang kita macam tak faham. Dia macam tak clear kan. Okay, Zulkarnain ni, dia dah buat plan. Bila buat plan, dia pergi satu tempat. Tempat ni, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, tempat ni ialah tempat west, iaitu tempat yang maju. Wajadaha taghru fi 'ainin hami'ati wa wajada 'indaha qauma. Dekat situ ada qauma, yang mana keadaan orang-orang dekat sini ialah dia bertamadun. Bertamadun dekat sini maksudnya ada kemajuan. Ada kemajuan, ada macam satu tempat yang cantik dan sebagainya. Kemudian bila dia sampai kat sini, kiranya Zulkarnain ini dia menakhluki tempat ni. Maksudnya sebelum ni orang lain, kemudian sekarang dia dah takhluki. So cerita dia ialah hatta ni maksudnya sampai kauma ni, okey, ini ialah satu scene yang panjang. Iaitu dia sampai kat tempat tu, dia takhluk dan dia mula untuk membangunkan sistem. Dan ketika dia bangunkan sistem, ketika dia sedang Allah masuk dalam sedang kiranya macam membina kembali negara itu, dia dapati bahawa negara ini walaupun maju, walaupun hebat, tetapi isu yang ada padanya ialah tiada adab ataupun banyak masyarakat yang ada isu tak ada agama ataupun moral tak ada. Itu mungkin istilah yang lebih tepat. Iaitu dia ada masyarakat yang suka memberontak, ada budaya politik kotor, ada rasuah, ada kriminal dalam sosial, ada masalah sistem, ada budaya yang rosak, ada kecurian, ada isu rogol dan sebagainya. Itu yang berlaku dalam masyarakat ni. So nak kata masyarakat ni maju, tetapi masyarakat ni ada masalah dari sudut akhlak. Ada masalah dari sudut akhlak. Maka apabila Zulkarnain telah menakhluki tempat ni, ibaratnya sekarang dah jadi negara Zulkarnain. Macam contohnya Muhammad Al-Fatih buka Konstantinopel. So Konstantinopel dah jadi negara yang ditakluk oleh Ottoman Empire. So waktu dia jaga tu maksudnya dia berkuasa untuk menguruskan undang-undang yang berada dekat situ. Maka dekat sini Zulkarnain bila dah dapat kuasa tu,
dia bila nampak benda-benda masalah ni, dia diberikan ilham kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yang bila dia berhadapan dengan isu jenayah, dia boleh pilih sama ada nak seksa mereka ataupun nak bertindak secara baik terhadap mereka. Ini satu ujian kepada orang yang mendapat kuasa. Bila dia dapat kuasa, dah dekat tempat yang tinggi, jaga pula negara negara yang besar. Kita kira ni sebenarnya West. Kalau kita tengok dekat barat sekarang pun, kita akan rasa macam kalau let's say kita pegang barat, kita pegang Amerika sebagai contoh, kita akan kata, ish, ini memang tempat yang tinggi untuk dia ni. So nak katanya Zulkarnain ni di tempat yang tinggi sekarang ni, menguasai satu tempat barat. Menguasai contohnya Rom. Dia menguasai Rom sekarang ni. So bila dia kuasai Rom, dan dia dapati waktu dia pegang tu, bila kita pegang satu negara tu, dia walaupun dia takluk tempat tu, still ada orang-orang politik, ialah orang-orang yang lama. Dan dalam keadaan orang-orang yang lama tu, ada jenayah yang berlaku. Kalau dia masih nak kekalkan kuasa dia, boleh saja dia berdiam diri kalau orang tu buat salah ke, orang tu ambil rasuah ke, dia boleh diam diri. Ada kroni-kroni yang bermasalah ke, ada masalah politik kotor ke, dia boleh je nak diam diri. Tapi sekarang ni Allah bagi tahu dia sedang diuji. Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihi husna. Sama ada orang-orang yang ada masalah kriminal ni nak diazab, maksudnya diazab ni dihukum, iaitu diperlakukan secara adil lah. So keadilan bagi orang-orang yang dizalimi. So sama ada mereka yang buat kejahatan ni nak dihukum ataupun kamu nak buat elok je dengan dia orang. Kamu nak manis je dengan dia orang. Sekarang ni si Zulkarnain sedang diuji. Maka digambarkan bagaimanakah respon Allahumma salli ala Muhammad, respon oleh Zulkarnain. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Pada ayat 87. Dia berkata ada pun, iaitu statement dia, iaitu dia bangunkan dalam sistem dia, iaitu dia kata ada pun orang yang melakukan kezaliman. Man zalama, siapa yang melakukan kezaliman. Kezaliman apa? Segala-gala kezaliman yang boleh dikatakan sebagai perkara ini silap dalam undang-undang, maka kata fasawfa nu'adzibuhu, kami akan menghukum mereka, kami akan menghukumnya, thumma yuraddu ila rabbih, dan dia akan kembali kepada Tuhannya. Bahkan apabila dia kembali pada Tuhannya, dia akan diazab dengan azab yang lebih teruk. Baik, ayat ni dia perlu difahami secara mendalam. Iaitu dia kata pendirian yang dilakukan oleh orang yang berkuasa yang bernama Zulkarnain ialah dia perlu berdiri di atas tempat yang paling adil. Orang-orang yang melakukan kebaikan, iaitu dibahaskan pada ayat seterusnya, wa amma man aman wa amila salihah falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. So nak kata pada orang-orang yang baik ni, maka mereka ini akan diberikan kebaikan, mereka ni akan diberikan satu hak-hak masyarakat yang teratur, yang lemah lembut. Maksudnya dia meraihkan rakyat dia yang buat baik ni dengan raikan yang sebaik-baiknya. Tetapi bagi orang yang melakukan kezaliman, fasaufa, dia akan. Ada istilah yang menarik. Kenapa digunakan fasaufa bukan sanu'adzibuhu terus? Kenapa digunakan fasaufa? Maka akan berbanding dengan sanu'adzibuhu, iaitu dia juga membawa maksud yang sama, tapi dia ada perbezaan. Penggunaan saufa menunjukkan bahawa akan tu dia proses yang panjang. Tetapi kalau digunakan dia proses tu kejap. Kalau kita guna sanu'adzibuhu, maksudnya kami akan menghukum dia sesegera yang boleh. Tapi kita kata saufa nu'adzibuhu, maksudnya ialah kami akan menghukumnya, tetapi ada proses-proses dia. Apakah proses dia? Saufa ni maksudnya antara yang dibahaskan oleh ulama iaitu mereka ini diberikan ruang, dinasihati untuk berubah dahulu. Maksudnya mereka ni ada ruang untuk mempertahankan diri, ada ruang mahkamah dan sebagainya, menunjukkan bahawasanya Zulkarnain apabila berlakunya kesilapan, apabila berlakunya tuduhan-tuduhan di dalam kerajaan yang dia pegang sekarang ni di barat, di Rom, dia akan memastikan mereka ini akan dihukum secara seadil-adilnya.
saufa. Maksudnya dia bukan sekadar terus hukum, tapi perlu ada proses. Ada proses supaya untuk memastikan keadilan tu diberikan, hukuman diberikan tu setimpal. Sama ada setimpal iaitu banyak ataupun mungkin kadang-kadang dia ditipu juga ke, akan diselamatkan. Begitulah. Alright. Dan kemudian kalaulah maksudnya bila dah diazab, dah dihukum, tapi masih tidak mahu bertaubat, masih tidak mahu berubah, masih melakukan burah, masih melakukan pemberontakan kepada negara, maka dia akan kiranya dia akan dihukum. Dan Zulkarnain kata, dan selebihnya Tuhan, kalau dia terus macam ni, Tuhan pun akan hukum dia lagi. Nak katanya pemikiran yang ada pada Zulkarnain bukan sekadar hukuman ataupun sesuatu sistem yang hanya memaparkan keadaan negara itu selamat ke tidak, tetapi dia membawa juga apakah hasil nanti di hari sana, di hari akhirat nanti. So dia membangunkan satu masyarakat yang bukan sekadar masyarakat tu follow the system, tapi dia tahu tentang apakah makna kehidupan ini dan kita akan pergi ke mana. Alright. Kemudian kita akan masuk pada ayat seterusnya. Thumma atba'a sababa. So ini kita dah habis satu cerita, iaitu dia telah bahas, dia telah pergi satu negara, satu ruang. Dulu macam dia tak panggil negara lah, kita panggil sebagai satu ruang jajahan lah. Ruang jajahan. Sebab dulu dia macam tidak diukur lagi perimeter mengikut negara masing-masing. Konsep negara bangsa ni masih baru lagi lah. Masih baru. Dia tidaklah terlalu lama. Kemudian thumma atba'a sababa. Kemudian dia pergi travel lagi. Dia pergi lagi buat satu planning, iaitu untuk masuk kepada jalan yang lain, untuk planning membuka negara-negara yang lain pula. Maksudnya dia bukan sekadar stop dekat barat tadi, tapi dia pergi pula cari tempat lain pula. Dia cari pula tempat mana yang dia boleh bangunkan lagi, dan dia boleh, sebab dia ada kuasa. Ada orang dia mungkin tak ada kuasa, maka dia kena cuba dengan kapasiti yang sebolehnya. Kalau dia macam nak ubah satu masyarakat, dia tak ada kuasa. Buat kapasiti yang semampu dia. Mungkin ada media sosial, dia boleh tulis, ataupun dia boleh bangunkan keluarga dengan lebih baik dan sebagainya. Itu ialah kapasiti dia. Tetapi kapasiti pada Zulkarnain ialah kapasiti yang besar. Maka dia tidak boleh berdiam diri. Dia tak boleh dah dapat satu negara, dah urus negara dengan baik, maka dia boleh bersenang lenang, tersandar dan hanya melihat negara itu berfungsi. Tidak. Dia perlu sentiasa membuka ruang supaya dia dapat melihat tempat yang lain dan dapat membantu orang lain juga. Kemudian dia pun travel ke satu tempat, masuk dekat kawasan timur pula. Hatta idza balagha matli'a syams, di kawasan yang mana terbenamnya matahari. Wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Maka dekat tempat ni dia jumpa orang-orang yang sitra pun tak ada. Min duniha sitra. Sitra ni sebenarnya dia macam barrier tau. Nak katanya, dia orang ni dengan matahari tu, dia tak ada penghalang. Matahari, dia orang tak ada penghalang. Maksudnya, mungkin ialah rumah dia orang tu tak ada bumbung, tapi kefahaman yang kita boleh faham daripada tafsir ialah, maksud dia ialah mereka ni tak ada tamadun. Mungkin orang boleh sebut sebagai primitif. Mungkin begitu. Masyarakat primitif. Mereka ada beradab, mereka ada adab, mereka baik, mereka bukanlah orang-orang yang buat kesilapan, mereka bukan orang yang ada masalah dari sudut agama sangat, lebih kurang begitu. Tapi mereka tak reti untuk menguruskan sistem, tak reti nak bangunkan negara. So mereka ni ada masalah tak uncivilized. Dia macam tu. Dia tak tertamadun lah, tak ada tamadun yang baik pada diri dia orang. Maka kadzalik. Yes. Ataupun begitulah. So kadzalik kat sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dia satu ayat je tapi dia macam menerangkan yang sebagaimana Zulkarnain menyelesaikan masalah yang ada ke atas ni,
Macam tu jugalah apabila Zulkarnain masuk ke tempat ini, dia pun selesaikan masalah dia. Cuma masalah berbeza, yes, masalah berbeza. Masalah atas tadi ialah masalah ialah orang tu negara baik. Tapi ada problem. Problem ni ialah diorang tak ada sistem moral yang betul. Diorang ni macam dia macam kelang kabut. Tapi negara tu hebat, yes, tetapi ada masalah benda tu, masalah adab dan sebagainya. Tapi satu lagi negara ni pula, kawasan ni timur, iaitu mereka ini elok. Bukan elok tu maksudnya elok sangat, tapi nak katanya tak adalah masalah moral tu, tak adalah teruk sangat. Biasa-biasa, sedang-sedang, just nice lah kan. Tapi mereka ada masalah lain, iaitu mereka ada masalah menguruskan negara pula. Sains, diorang mungkin orang beragama tapi tak ada sains. Mungkin orang yang barat ni ada sains tapi tak ada agama. Lebih kurang macam tu. Dia tidak lengkap. Maka surah Al-Kahfi mengajarkan kepada kita berkenaan dengan bagaimana seseorang yang mempunyai kuasa untuk sentiasa memandu sesuatu itu sentiasa dalam keadaan wasati. Dalam keadaan terimbang, seimbang kedua-duanya. Dan inilah kehidupan kita, iaitu kita kena sentiasa belajar perkara ni. Ada orang dia macam terlalu bencikan sains, dia rasa macam sains ini tidak beragama. Ada orang dia terlalu sains sampai dia rasa macam agama ni out. Dia keluar langsung terus daripada fikiran dia. Maka dia jadi sampai dua ekstrim yang berpecah. Agama tidak begitu. Agama mengajar kepada kita untuk kita memerlukan sains dan kita memerlukan agama sekaligus. Agama sebagai perkara yang besar, tapi kita perlu ada sababah. Tadi kita dah sebut sababah kan. Sababah ni ialah something yang bawa kepada benda tu possible untuk berlaku. Macam contoh yang kita tengok pada Ashabul Kahfi. Waktu kita baca kisah Ashabul Kahfi, kalau kita ingat, waktu Ashabul Kahfi ni keluar daripada negara, keluar daripada nak lari tu, adakah diorang lari tiba-tiba kosong macam tu? No. Diorang ada plan. Diorang bukan sekadar kita panggil sebagai, ada orang dia kata guna istilah tawakal. Tawakal ni maksudnya kita berserah. Dalam keadaan berserah itu kita persiapkan segala yang kita mampu. Itu maksud tawakal. Kata tak belajar waktu exam kan. Contohnya nak exam tak belajar. Buat tawakal. Itu bukan konsep tawakal yang betul. Konsep tawakal ialah kita berserah dalam keadaan kita mempersiapkan yang terbaik. So macam tu juga Ashabul Kahfi, mereka ini waktu diorang berlari untuk menyelamatkan akidah mereka. Kalau kita tengok, diorang ada duit perak tau. Ingat zaman tu kalau dia ada duit perak, maksudnya diorang ni biasa-biasa ke tak? Maksudnya diorang ada duit. Diorang ada buat planning sebelum kita nak keluar dari tempat ni, kita kena ada duit. Untuk pastikan kalau lepas ni nak pergi mana-mana, kita adalah satu bekalan, ada duit. Kemudian diorang bawa anjing sebagai satu penjaga keselamatan diorang. Dan macam-macam lagi planning-planning yang diorang ada. Antara contohnya waktu diorang nak keluar, diorang kata kita pilih antara kita ni orang yang paling boleh bercakap lembut dengan orang lain. Orang yang tak emotional. Sebab sebahagian daripada ialah diorang muda. Mungkin ada sebahagian daripada diorang itu ialah orang-orang yang mungkin dia jenis emotional sikit. Semangat beragama tapi terlalu emotional. Nanti bila nampak ada problem masyarakat terus nak bercakap ataupun terus nak kononnya dengan nama dakwah lah, terus nak bising. Jadi dia perlu orang yang di plan ni tu orang yang boleh tenang, boleh sabar sekejap, tenang. So kita nampak diorang dalam keadaan begitu pun, diorang ada plan diorang. Itulah tawakal. Berserah diri dalam keadaan mempersiapkan yang terbaik untuk menghadapi keadaan yang berada di hadapan. So macam tu juga apa yang Allahumma salli ala Muhammad, apa yang Zulkarnain lakukan. Menariknya siapa nama An-Nabulsi mengatakan ini ialah beliau punya ni ulama tafsir, beliau punya tadabbur sendiri. Tadabbur ini boleh diterima, maksudnya oleh beliau boleh diterima, tetapi kita panggil kata salah satu, kita tak kata 100% tepat, tapi kita kata salah satu perkara yang kita boleh melakukan refleksi pada diri kita, iaitu Nabulsi kata dia macam ibaratnya macam satu simbolik. Ibaratnya realiti zaman sekarang ni macam barat itu dia ada kemajuan, tapi problem dia ialah mereka ada intellectual, pandai, tetapi without soul. Dia jiwa dia orang kosong. Jiwanya kosong. Tapi satu lagi blok iaitu di timur, iaitu kadang-kadang jiwanya baik, ada agama, ada akhlak, tetapi tidak dapat membangunkan negara ni dengan maju. Tidak dapat menggunakan sumber-sumber alam dengan jalan yang paling terbaik. Sudah jadi macam tak seimbang antara dua ni. Maka Zulkarnain sentiasa dia menunjukkan sifat, iaitu cara seorang pemimpin yang terbaik, iaitu dia boleh duduk dekat jalan tengah. Okey?
Baik, kita masuk kepada seterusnya. Summa atba'a sababa. Dia terus lagi. Dia masuk ke satu tempat pula. Hatta idza balagha baina as-saddain. Ini yang terakhir. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Dia masuk ke satu tempat, iaitu kawasan yang dia datang pula ialah kawasan pergunungan. Pada ayat 93 ini, dia sampai dekat satu kawasan di antara dua gunung. Maksudnya dekat antara dua gunung. Baina saddain, saddain ni dua gunung. Wajada min dunihima. Di antaranya ada kaum, ada komuniti. La yakaduna yafqahuna qawla. Tapi masalah pula yang ada dekat kaum ni waktu dia datang. Kita boleh bayangkan Zulkarnain ni dia bukan datang satu tempat dia terus gerak masuk tempat ni. Dia akan datang satu tempat, dia akan bangunkan tempat tu dalam tempoh beberapa tahun, kemudian baru dia akan gerak ke tempat ni pula. Maksudnya kita dah boleh fikir tadi dia dah pergi dekat kawasan, mungkin kalau let's say barat mungkin dekat Rom, lepas sampai dekat Rom dia pergi pula dekat Persia. Dia pergi bahagian Parsi. Lepas dah tempoh Parsi dah agak bangun sikit, kemudian baru dia bergerak ke satu tempat lagi. Hikmah dia ialah dia menunjukkan bahawasanya seorang Muslim fa'atba'a sababa. Selepas habis satu kesibukan, terus sibukkan lagi dengan perkara yang lain pula. Habis satu kesibukan, sibukkan lagi dengan perkara yang lain. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah sibuk dengan exam apa semua tu. Habis exam, ibaratnya macam kadang-kadang 2 minggu, 3 minggu tu, macam kita ni bukan orang yang kita panggil sebagai student lah. Tengok movie dalam keadaan tak tentu arah, makan tak terjaga, tidur tak terjaga, nak katanya tiba-tiba berubah kehidupan. Daripada student yang bukan main belajar, 3 minggu tu macam bukan student dah. Itu bukan sifat seorang Muslim. Sifat seorang Muslim apabila lepas habis satu kesibukan, mungkin rest kejap, tapi dia akan masuk kesibukan lagi. Dia rest kejap, dia akan masuk ada kesibukan yang lagi. Maksudnya kita sentiasa mencari plan untuk melakukan kebaikan. Macam itu juga diterangkan dalam surah Al-Insyirah. Iaitu selepas daripada satu, masuk pada lain. Masuk satu, masuk lain. Itu sebab kalau kita tengok, selepas habis ni terus ayat ada fa'atba'a sababa. Baik. Dia sampai dekat satu tempat ni, dua gunung. Kemudian orang dekat sini tak faham dia cakap apa ni. Sebab apa? Dia duduk jauh. Tadi satu orang ni ada tamadun, tapi ada problem sudut akhlak. Satu pula ada akhlak, tapi tamadun tak apa-apa dibangunkan. Dia orang ni macam agak primitif. Tapi satu lagi pula, dia duduk jauh daripada orang lain, sampai bahasa yang digunakan pun, orang lain tak boleh faham. Sampaikan translator yang Zulkarnain ada pun dah putus asa. Dia rasa macam, ini tak boleh difahami. So, tapi ada satu info yang menarik, iaitu antara tanda kemajuan sesebuah negara ialah dia ada translator banyak bahasa. Maksudnya dia boleh deal dengan banyak benda. Jadi kalau negara kita contohnya ada translator bahasa English. Bahasa Inggeris rasanya macam mungkin tak ada masalah kot. Biasanya pemimpin kita cakap bahasa Inggeris. Ada translator bahasa Arab, ada translator bahasa Sepanyol, ada translator bahasa Cina, dan sebagainya. So kalau kita ada translator yang banyak ni menunjukkan bahawa negara kita sentiasa nak engage dengan negara lain. Engage. So membina. Itu salah satu info yang kita belajar lah. Iaitu macam tu juga Zulkarnain bila nak pergi satu tempat tu, for sure dia ada translator. Tapi masalahnya dekat sini, bila ayat Quran sebut, tidak dapat memahami perkataan. Mereka ni siapa? Iaitu mereka each other. Iaitu mereka ni, kelompok sana tak boleh nak faham apa Zulkarnain cakap. Kelompok Zulkarnain tak boleh faham apa yang dia cakap. So, dua-dua tak faham. Sebab dia macam, sampai translator Zulkarnain pun macam, ini aku dah travel jauh-jauh ikut engkau Zulkarnain. Tapi aku tak faham apa pun ni. Lebih kurang itulah kan. Tapi, dia bagi tahu juga, even tak faham pun dia nak cakap juga kat Zulkarnain ni. Dan dia kenal, dia tahu, kata Hamka, orang ni dia kenal Zulkarnain daripada sebab dia ni macam dikenali sebagai satu orang yang penguasa besar. Lalu dia ada satu, dia macam cap moho ataupun something like lambang dia. Lepas tu penduduk ni kata, ini Zulkarnain ni. Iaitu pemilik dua tanduk. Iaitu pemilik barat dan juga timur ni. Ini dia datang ke tempat kita, dia nak buat apa ke tempat kita ni? Kita kena minta tolong dia.
Nak kata gitu. So nak katanya macam ada serta-serta negara ataupun zaman-zaman dulu penjajahan, kadang-kadang penjajahan ini orang yang duduk kat negara tu sendiri yang jemput. Dia bukan jemput kata jajahlah kami memang perlukan penjajahan. Tak, dia bukan macam tu. Cuma dia kata datang tempat kami, uruskan kami memang ada problem untuk dia macam tu lebih kurang. Maksudnya mereka sendiri meminta pertolongan daripada Zulkarnain. Dia kata qalu ya dzal qarnain. Wahai Zulkarnain, dia kata, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Pada ayat 94. Saya buat disclaimer awal, siri pada hari ini saya tidak menceritakan siapakah Ya'juj wa Ma'juj secara detail dan apakah hubungan dengan hari kiamat dan kronologi pada hari kiamat yang akan berlaku. Saya minta maaf kalau siapa yang masuk kelas hari ini dia kata hari ini aku nak belajar tentang macam mana Ya'juj wa Ma'juj keluar, dia orang ni pada negara mana, bagaimanakah bentuk rupanya, badan dia orang besar mana. Saya tak ulas panjang, saya ulas sikit saja pada hari ini. Qalu ya dzal qarnain. Dia kata, wahai Zulkarnain, ayat 94, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj ni, Ya'juj dan Ma'juj ni dia bangsa tau. Dia dua bangsa besar. Saya cerita secara ringkas. Dia dua bangsa besar yang mana dia ini manusia. Sebahagian ulama tafsir mengatakan dia ini daripada Nabi Nuh punya anak punya keturunan. Maksudnya daripada keturunan Nabi Nuh. Dan mereka ni satu keturunan, satu bangsa yang mana bangsa mereka inilah bangsa yang makan orang. Bagi pendapat kata bangsa yang makan orang, maksudnya dia ganas. Manusia juga, manusia. Tapi dia macam ni, manusia ni dia boleh berlaku dia kadang-kadang bila dia duduk dalam satu society tu dia boleh berubah dia punya tubuh badan kan. Korang belajar bio kan. Dia punya tempat tu ataupun dia punya tabiat menyebabkan mereka ni macam besar sikit daripada orang lain. Tapi nak katanya mereka ni bangsa yang makan orang. Ada pendapat mengatakan bangsa yang makan orang, bangsa yang membahayakan lah, yang menakutkan. Kalau kita nampak macam ada gangster. Yang ni jauh lagi besar daripada gangster. Mufsiduna fil ard. Dia orang ni merosakkan muka bumi. Mufsiduna fil ard. Melakukan kerosakan pada muka bumi. Maka setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu daripada hasil pendapatan kami dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dan mereka. So Zulkarnain datang. Diorang ni macam mungkin tempat diorang tu dah sustain ke apa, tak tahulah, wallahu alam. Tapi dia tak adalah suruh si Zulkarnain ni takluk tempat diorang. Tapi dia kata, kami nak buat kerjasama dengan kau. Kami bayar kau sebab kau punya kerajaan besar. Kau ada dana besar, bajet kau besar. Tapi kita boleh bayar kau untuk buat satu penutup ataupun satu tembok yang menutup diri kami, negara kami, tempat kami dengan tempat diorang supaya kami selamat. Tak ada isu lah. Tak ada tiba-tiba anak kami hilang. Mana pergi? Oh, punya ada bangsa Ya'juj wa Ma'juj ambil dia. Tak nak ada isu-isu macam tu. Nak terjaga. Lalu Zulkarnain kata, qala ma makkanni fihi rabbi khairum fa'a'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Pada ayat 95. So Zulkarnain jawab, dia kata kekuasaan dan kekayaan yang Tuhan jadikan aku menguasainya, iaitu kekuasaan yang Tuhan telah berikan pada aku, fihi Rabbi khairun, lebih baik daripada bayaran kamu. Nak katanya apa yang Allah berikan kepada aku sebenarnya sudah lebih baik, dan aku sebenarnya kalau kau minta aku ataupun kau nak bagi aku bayaran, it's okay, simpan duit tu, tak perlu. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Tapi dia macam, maka kau tolong aku, kita buat sama-sama. Maksudnya kau tak payah bayar aku, tapi kita buat sama-sama. Rakyat kau dengan tentera aku, kita bangunkan sama-sama satu tembok penutup yang kukuh. Nampak ni? Diorang minta tadi apa kat atas ni, diorang minta tanda barrier. Tapi Zulkarnain kata
kita akan bagi rodma. Kalau kita tengok terjemahan, barrier juga, barrier, tembok, penghalang. Tapi sadar, kalau di sudut bahasa Arab, sadar ni satu barrier ataupun satu tembok yang dia kuat, tetapi rodma ini jauh lebih kuat. Jauh lebih strong. Dan kalau kita tengok pada ayat seterusnya, nampak ni, dia gabungkan hadid, iron, dengan dia letak api, maksudnya dia bakar sampai dia jadi cair, kemudian dia letak pula copper, kitara. Bayangkan, dia bangunkan di antara tengah-tengah ni, maksudnya nak kata gunung dengan gunung, dia bangunkan tiang-tiang yang besar, kemudian ditutup tempat tu untuk ditutup, maksudnya dia jadi tembok yang sangat-sangat besar yang menyebabkan Ya'juj dan Ma'juj ni tak boleh nak lepas, iaitu dengan menggunakan besi, dipanaskan besi itu melekat, kemudian ditutup pula dengan copper. So nak kata kuat. Famasta'u ay yazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Kalau kita tengok terjemahan, dia akan bagi tahu, Allah bagi tahu, maka mereka tidak dapat memanjat tembok. Istata'u. Ista'u tak dapat panjat. Istata'u tak dapat tembus. Sebenarnya dua ni maksudnya sama, iaitu kemampuan mereka. Kalau kita tengok terjemahan secara per kalimah, dia akan tembak ni, they were able. Sama juga. So dia apa beza antara ista'u dengan istata'u? Dia macam, kalau dalam bahasa Arab kita bersebut do not dengan don't, cannot dengan can, macam tu. Dia macam, dia benda yang sama tapi dipendekkan. Yang ni dipendekkan. Ini versi panjang. So ini versi yang lengkap, ini versi pendek dia. So kalau dalam bahasa Arab, bila versi pendek, dia ada satu istilah ziyadatul huruf fi mabni, penambahan huruf kepada struktur dalam ayat, tadullu ala ziyadatin fi'l. Dia akan menunjukkan kepada penambahan kepada fi'il, iaitu fi'il apa? Fi'il verb. Saya tak jumpa perkataan Melayu apa? Perbuatan. Dia akan menambah kepada perbuatan, dia emphasize lah, dia akan emphasize lagi. So sebab tu dia sebut famasta'u ni, maksudnya dia orang ni bila disebabkan daripada tembok yang Zulkarnain bina ni, Ya'juj dan Ma'juj ni, dia orang ni nak panjat pun tak boleh, lagi nak tebuk. Gitu. Maksudnya dia orang kemampuan benda yang sama, tapi nak kata ditafsirkan dengan ini panjat, ini tebuk. Correct? Kemudian orang pujilah dia kan. Wish, hebatlah kau ni. Hebat Zulkarnain ni, dapat bina satu benda tu. Dan dia bina dalam keadaan Ya'juj dan Ma'juj tak sedar. Menunjukkan bahawa dia plan betul-betul. Dia plan gila-gila, waktu bilakah dia akan buka, dia akan pasang benda tu. Waktu bila dia akan kering, waktu bila dia akan sampai si Ya'juj dan Ma'juj ni tak sedar, tahu-tahu tengok dia tak boleh keluar dari tempat ni. Macam tu nak katanya. Dia punya planning ni, dia punya, macam tadi kita dah cerita dekat ayat yang awal, iaitu wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ini Zulkarnain. Allah berikan kepadanya tu ada satu kemampuan yang sangat-sangat hebat. Dan orang puji dia kata qala hadza rahmatun min rabbi. Ini ialah rahmat daripada Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan dalam pada hari itu apabila sampai janji Tuhan, maka akan datang satu waktu wa'du rabbi, janji Tuhan, ja'alahu dakka. Maka sebenarnya yang kamu puji-puji ni pun nanti akhirnya akan dakka. Dia akan hancur juga, hancur lebur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhan itu benar. Apakah maksud hancur kat sini? Iaitu waktu hari kiamat ni. Kan antara tanda-tanda kiamat iaitu Ya'juj dan Ma'juj akan keluar daripada tempat persembunyian. Bukan tempat persembunyian, tempat yang dia dikepung iaitu oleh tembok. Wallahu alam, saya minta maaf saya tak dapat nak confirmkan kat mana tempat dia. Kalau orang tahu confirm, senanglah kan. Tahu dah Ya'juj dan Ma'juj kat mana kan. Tapi ulama berbeza pendapat lah. Tapi yang penting bukan tembok China. Tu kata tembok China kot. Tak, bawah tu ada Ya'juj Ma'juj ni. Tak, bukan tembok China. Ulama kata bukan tembok China, tempat lain. Cumanya ada perbezaan pendapat dan saya pun tak sempat nak mengkhatamkan bacaan kat mana tempat dia. Yang paling penting kadang-kadang ialah kalau orang tahu tempat tu pun dia okey, dia mungkin penting tapi dia tidak
dia ada lagi benda yang lebih penting untuk kita belajar daripada cerita ni berbanding kita cari tempat dia. Kadang-kadang ada orang cari tempat dia, oh, ini tempat yang majuk ni. Tapi dia tidak membaiki pun dia punya amalan. Dia duk cari-cari, ini dia orang akan keluar hari kiamat ni, dia akan keluar ni. Tapi dia macam tak persiapkan diri untuk hari kiamat. Mana yang lebih penting? Duk cari tanda-tanda kiamat yang ini dia akan keluar kat sini, dia akan keluar kat sini. Dengan kita persiapkan untuk hari kiamat. For sure kena persiapkan diri. Jumpa tempat tu belum tentu kita akan persiapkan diri. Persiapkan diri tapi dalam masa yang sama kalau let's say nak buat kajian silakan. Tak ada masalah. Baik. So ini secara keseluruhan cerita dia. So kita nak tengok dulu, kita sebagai penutup, kita nak belajar. Apa yang kita belajar dari cerita? Pertama, cerita ni, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Power ni, ataupun kekuasaan ialah sesuatu yang kalau boleh dielak, cuba untuk elak. Dan kalau kita dapat, kena sentiasa belajar untuk faham bahawa ini ialah sesuatu yang sangat-sangat besar. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, ada 3 orang yang diorang ni deserve untuk mendapatkan penghormatan. Mereka ni deserve untuk dapat penghormatan. Yang pertama ialah orang yang tua. Kalau kita jumpa orang tua, mereka ni deserve untuk dapat penghormatan daripada kita. Yang kedua ialah orang tu ialah hamilul Quran. Orang yang menghafal Quran, orang yang menjaga Quran, dan orang itu dia hafal Quran dan dia juga memelihara dan faham. Ini dalam hadis Nabi kata mereka ini juga layak untuk diberikan satu kehormatan. Yang ketiga ialah sultan ataupun penguasa yang adil. Penguasa yang adil juga layak untuk dapat penghormatan. Sebab apa? Sebab dah bila orang tu dapat kuasa, untuk dia adil dengan sebenar-benar keadilan, susah gila. Susah. Sebab for sure bila dia dekat atas, dia akan rasa macam something like dia akan tipu-tipu sikit ataupun dia akan bagi secara, maksudnya dia akan berlaku tidak adil sebab kuasa atas dia, authority penuh atas dia. Maka kekuasaan ini ialah sesuatu yang sebenarnya ditakuti. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq, ketika mana nak diundi untuk menjadi khalifah, dia akan kata, Umar lebih baik daripada aku, kau ambil dia. Mereka dia macam, nak kata kalau biasanya kita dalam sedang mengundi, dia kata, undilah aku, undilah saya. Tapi Abu Bakar kata, jangan undi aku, undi dia. Tapi nak kata bukan maksudnya undi dia tu, kata dia tak nak bertanggungjawab. Dia kata, sahabat ni lain tau, dia bukan macam kita. Macam kita kadang-kadang, bila kita nak jadi imam, contohnya kawan-kawan nak jadi imam, kau jadi imam lah, kau jadi imam, kau jadi imam. Kita tolak-tolak. Dalam keadaan kita tolak-tolak tu, maksudnya kita tolak dalam keadaan kita memang tak nak jadi imam dan kita tak nak bertanggungjawab langsung. Dan kita tak nak berusaha ke arah tu. Itu bukan sifat sahabat. Sahabat bila kadang-kadang dia tolak orang jadi imam, dia bukan sebab tu. Maksudnya dia orang sebenarnya layak untuk jadi imam. Tapi mereka nak meletakkan orang yang paling tepat untuk jadi imam. Gitu. Mereka melihat urusan agama ini ialah satu urusan yang sangat besar supaya dia letak orang yang paling terbaik untuk menjadi imam. Dia bukan macam kita tolak-tolak, bukan tanda maksudnya orang tu bila dia kata macam tu, maksudnya orang tu tak bertanggungjawab. Sifat sahabat, cara dia tolak-tolak tu maksudnya tolak dengan penuh tanggungjawab lah. Gitu. So kita belajar sesuatu iaitu apabila kita mendapat pangkat apa-apa, careful. Kita belajar sesuatu daripada kisah Zulkarnain. Antara yang kita belajar ialah yang pertama, kita nampak dia ni bila dia buat plan betul-betul. Buat sistem betul-betul. Kalau contohnya kita ada dapat naik satu mungkin persatuan ke apa ke, kita kena sentiasa membangunkan sistem dengan baik. Macam mana Zulkarnain dia tunjukkan kepada kita, jangan kita tertipu dengan kuasa. Dapat kuasa lepas tu duduk diam. Waktu tengah mengundi bukan main lagi. Sap. Habis undi tiba-tiba diam. Macam hari tu aku rasa undi dia. Tapi kenapa macam tak ada apa-apa perubahan? Nak katanya dia diam macam tak ada apa-apa. Ini antara perkara yang perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan iaitu sebagai seorang ketua, dia perlu ada satu usaha untuk melihat yang ni careful sikit dengan power. Kita kena careful. Kita kena sentiasa berjaga-jaga dan kita kena sentiasa buat plan. Macam mana Zulkarnain buat? Sediakan tim yang terbaik. Dan kalau tim tu tak terbaik, pastikan cari jalan untuk diorang jadi terbaik. Kemudian, yang kita belajar juga ialah fa'atba'a sababa. Perkara yang berkaitan dengan fa'atba'a sababa, iaitu sentiasa ada plan demi plan untuk sentiasa dibangunkan sesuatu yang mungkin bermanfaat kepada orang yang dipimpin. Ini juga benda yang dibangunkan oleh
oleh Zulkarnain, iaitu sentiasa ada plan di hadapan, Maksudnya lepas sibuk satu benda, relax sekejap, lepas tu dia plan lagi ada benda lain, plan lagi benda lain. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga kita belajar ialah dalam kita menghukum ataupun bila ada orang ada kuasa, dia nak menuduh sesuatu, bila kita nampak macam mana Zulkarnain lakukan ialah dia akan guna istilah fasaufa. Ya, kita secara prinsip kita mesti menghukum, melakukan keadilan kepada orang yang melakukan kesilapan, tetapi dalam kemestian itu ada saufa. Ada proses keadilan yang seadil-adilnya yang perlu kita lakukan. Maka maksudnya kita sentiasa dengar bila berlaku kesilapan kita kena dengar. Macam mana contohnya Al-Aziz ketika mana Yusuf, kita ingat cerita Nabi Yusuf kan, dia berlari daripada Zulaikha ni sampai kat pintu terakhir, dia buka, tiba-tiba si Zulaikha ni dah koyakkan baju kat belakang, baju belakang si Yusuf ni. Terus tiba-tiba Zulaikha ni kata, terus dia tukar dia punya watak, dia cakap kat suami dia, wahai suamiku, dia kurang gitulah, apa pendapatmu dengan orang yang nak melakukan perkara tak baik pada isteri kau? Oh, bukan main tadi, dia bukan main lagi menggoda si Yusuf ni, tiba-tiba sampai kat depan suami dia, apa pendapat engkau tentang orang yang melakukan macam ni? So, tapi Al-Aziz, dia ialah orang yang mungkin kita kata sebagai fasaufa. Iaitu, dia tanya dulu pada Yusuf. Yusuf diberikan ruang untuk pertahankan diri dia. So, nak katanya dalam keadaan kita dapat satu kes, macam contohnya sistem undang-undang dan sebagainya, ini untuk membantu memberikan keadilan kepada orang yang sepatutnya. Itu yang ketiga. Yang keempat yang kita belajar dalam cerita ini, perkara yang besar ialah kita belajar berkenaan dengan bagaimana respon Zulkarnain apabila dia diangkat-angkat. Dia kata apa? Hadza rahmatun min Rabbi. Dia beri kredit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dapat pujian, ada doa yang Nabi ajar. Saya minta maaf, saya tak dapat ingat dia punya doa. Tapi kalau ada kawan-kawan boleh search dekat Google, boleh tulis dekat bahagian chat. Allahu Akbar, saya tak ingat. Tapi kalau orang Turki, dia ada satu, dia macam biasa dia akan sebut salah satu hadza min fadli Rabbi. Ada satu doa daripada hadis. Tapi terima kasih Usna Ramli. Hadza min fadli Rabbi adalah salah satu perkara, iaitu bila orang puji kita kata inilah kebaikan daripada Tuhan aku. Nak katanya kita rasa bila kita dipuji tu kita tak biasa je. Imran, kau ni bagus. Ramai ada orang sebut macam tu, tapi itulah aku kena akui juga. Dia bila kita dapat satu pujian, inilah sifat sebagai seorang yang beriman, iaitu hadza rahmatun min Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Itu orang Turki sebut astaghfirullah. Biasanya dia akan sebut astaghfirullah bila kita dipuji apa. Itu antara contohnya. Dan itu sajalah untuk sesi berkenaan dengan cerita pada ni. Saya mungkin buka ruang kalau ada soalan, dipersilakan. Thank you to Dai Imran Muhammad Zaki for the informative and impactful sharing. Alhamdulillah, for this first series, we have learned about the story of the Zulkarnain and regarding the trial of power. So, and if we don't remember all, maybe a take-home message from the talk today would be those who have power should use their power to do good and make the life of others easier, and at the same time forbidding what is wrong. So we will now move to the Q&A session. So if you have any question, you may open your mic and camera to ask, or you can type your question in the chat box. To the participants, if you have any question. Okay, Dai, ada satu soalan di chat box. Saya bacakan. Tadi Dai ada mention tentang Zulkarnain bangunkan setiap tempat itu bermaksud dia bangunkan tempat tu sehingga pulih ke atau bagaimana? Okey, soalan yang baik.
Dia bangunkan tempat itu, kata ulama, bangunkan tempat itu sampai dia menguasai tempat tu. Maksudnya itu tempat dia. Bila maksudnya dia menguasai tempat tu, ibaratnya dia raja dekat situ. Maksudnya bukan dia datang situ, dia tinggal, lepas tu dia bagi kat orang lain. Tak. Tu masih tempat dia. Jadi menunjukkan bahawasanya dia kiranya pembangunan, mungkin kalau pembangunan diperlukan, maka akan diteruskan sehingga baik. Macam biasa, konsep ideal dalam sebuah negara ini dia sukar untuk kita dapat. Maksudnya nak kata semua dalam satu negara tu semua baik, ataupun dalam negara tu semua maju, dia impossible. Dia sesuatu yang idealistik, yang utopia, yang mungkin tidak akan berlaku. Tetapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang mungkin memegang jawatan, maka dia laksanakan dengan yang paling terbaik dia boleh lakukan lah. Dan cerita dia digambarkan dan dimasukkan dalam Al-Quran menunjukkan bahawasanya dia telah melakukan yang paling terbaik, dan inilah yang patut kita contohi dalam kita belajar supaya tidak tertipu dengan fitnah kekuasaan. Wallahualam. Okay, thank you to Sister Shohada for the question. Okay, other participant, do you have any more question to ask to our speaker? Zulkarnain, please, welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imran. Maaf tak boleh buka kamera. Saya Zulkarnain. Ada soalan pada pendapat Datuk Imran ataupun pada pandangan Datuk Imran, apa tips yang Datuk Imran boleh bagi kepada pelajar-pelajar sekarang ni untuk kita restore the element of leadership dalam pelajar ni. Maksudnya apa tips yang kita boleh buat supaya kita boleh menjadi selangkah lebih hebat, selangkah menjadi lebih hebat di mana Zulkarnain yang telah lakukan contoh. As-sailu a'lam minal mas'ul. Saya rasa yang bertanya lebih tahu daripada yang tanya, sebab nama pun Zulkarnain lah. Jadi ini just pendapat saya lah. Kawan-kawan, sahabat-sahabat lain mungkin boleh tulis juga berkenaan pendapat masing-masing, bagaimana ingin membangunkan seseorang yang berketerampilan, keterampilan bahasa sekolah-sekolah dulu seorang yang berkepimpinan lah, maksudnya terpimpin dirinya. Pada saya, yang pertama sekali ialah kesedaran dia dalam menguruskan sesuatu itu ialah amanah. Bagaimana dia perlu memahami konsep amanah dengan baik. Kadang-kala seseorang itu bila dia mendapat tanggungjawab, mungkin dalam persatuan ataupun apa-apa saja, kadang-kala kita tidak melihat amanah itu sebagai sesuatu yang besar. Maka kita hanya mengambil amanah itu ataupun tanggungjawab itu macam melepaskan batuk di tangga sahaja. So for sure yang pertama sekali ialah memahami bagaimanakah maksudnya itu amanah dan macam mana kita memandang perkara itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Yang keduanya ialah berkenaan dengan ilmu. Kebanyakan kadang-kala macam seorang pemimpin, bila dia nak menjaga satu tim dia dengan baik, for sure ilmu dia kena ada lah. Ilmu ni ilmu apa? Segala-galanya. Bukan maksudnya segala-gala dia kena kuasai. Tapi contohnya macam bila dia guide satu persatuan sebagai contoh, maka antara perkara penting ialah bagaimana dia nak bangunkan sistem yang paling mudah akses, yang macam contohnya sebab kadang-kadang dalam tim kadang-kadang kita boleh berlaku salah faham. Kerap berlaku salah faham. Kadang-kadang tim bahagian atas tak tahu apa-apa, tiba-tiba bawah ada program. Benda ni berlaku dan benda ni biasa. Cumanya benda ni sebenarnya walaupun nampak macam biasa, tetapi dia tidak sepatutnya berterusan begitulah. Nak katanya dalam tim, sebab kita tim tu kecil je. Bila tim tu kecil, tak ada besar mana pun, tapi masih berlaku salah faham, which mean kita ada masalah sistem. Kita ada masalah saluran pendapat. Kita ada masalah macam mana benda tu nak sampai kepada orang lain. Dan kadang-kadang benda tu slow sangat. So nak katanya ilmu, sistem, cara pengurusan perlu belajar. Yang ketiga ialah lapang dada. Bila kita buat kerja sesama orang ni, lapang dada. Kita akan menerima ketidaksetujuan daripada orang lain dan kita juga akan
tidak bersetuju dengan orang lain. Sebab saya pun berpersatuan dekat Turki dan saya pun ada NGO sendiri dan saya pun ada tim sendiri dalam kita buat kelas dan sebagainya. For sure kita akan ada ketidaksetujuan masing-masing, tetapi berlapang dada itu sangat-sangat penting sebab for sure kita tak boleh nak puaskan hati kita semua. Tak boleh nak maksudnya kita bukan hidup seorang, kita hidup dengan ramai. So for sure kadang-kadang ada benda yang kita mungkin kena korbankan diri kita, kemudian bagi kepada orang lain ambil lebih sikit, ataupun ada waktu kadang-kadang orang lain ambil kurang sikit, kita ambil lebih sikit. So dia macam tu. Dan yang terakhir sekali ialah apa yang tadi saya dah fikir lah. Saya tak jumpa. Apa tadi? Kerja laju. Kerja laju. Saya tak tahu dia membantu tak, tapi ini pada saya ini antara masalah-masalah persatuan di universiti, iaitu kadang-kadang meeting lama sangat. Meeting lama sangat sampai mengganggu pelajaran, ataupun kadang-kadang nak selesaikan satu isu tu dia punya proses terlalu lama. Benda ni kita kena belajar selesaikan benda dengan segera. Meeting dengan tak begitu lama, sebab dia macam bukan maksud meeting kejap tu maksudnya kita kena buat keputusan segera. Kadang-kadang ada keputusan yang perlu kita tak boleh lakukan segera, dia macam memerlukan masa. Tetapi maksudnya kita tidak buang masa dengan benda yang macam benda ni tak payah nak bincang lama-lama gitu. So ini antara benda yang perlu diuruskan dalam satu tim dan sebagainya. Saya rasa itu saja. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Cuma sebab soalan tu dia spontan, jadi dia macam saya tak sure ada tips. Bila nak fikir tips ni dia kena fikir panjang sikit. Apa tips, sebab dia nak kena concludekan pengalaman-pengalaman kita jadi beberapa point ni. Jadi macam saya perlukan masa, tapi saya harap membantulah dengan perkara-perkara tu. Saya haraplah. Wallahualam. Okay, is there any question from the participants? You can just type in your question in the chat box, or you just can unmute your mic. Okay, saya nampak ada satu soalan. Khadijah nak baca ke? Oh, boleh. Dah teruskan je, boleh. Alright. Macam mana kita nak tahu setiap decision kita yang kita buat ialah decision yang terbaik atau tidak, terutama dalam memimpin. Yang terbaik ataupun tidak ni, dia pertama dalam kita nak buat keputusan ini dibangunkan dengan musyawarah, dengan perbincangan yang tidak dibawa oleh egois, ada sifat ego dan juga sifat emosional dalam berbincang. Kadang-kadang bila berbincang tu sambil-sambil syura, sambil-sambil bermesyuarah, kadang-kadang ada yang ego, ada yang emo sampai menyebabkan bagilah kat dia. So nak katanya kadang-kadang keputusan tu dia jadi tak terbaik sebab masalah yang ada pada mesyuarat tu sendiri. Dan selain tu juga kita kena ada seorang pemimpin, dia kena ada ruang sendiri dengan Tuhan. Ruang waktu dia bersama-sama dengan sahabat juga, dan juga ruang waktu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia melakukan istikharah. Istikharah yang kita lakukan bukan nak cari jodoh je. Tapi istikharah ni ialah kita lakukan kerana kita melalui keputusan yang pelbagai setiap hari. Even kejap lagi nak makan apa pun kita duk fikir. Makan apa malam ni? Makan apa kat puasa ayam kalau beli ni lepas yang ni. Tapi kalau tak beli ni lepas yang ni. Ni beli dua-dua. Tapi nak katanya setiap daripada kehidupan kita dia sentiasa kita lalui dengan pilihan yang pelbagai. Maka solat istikharah ataupun permintaan kepada Allah juga kita kena minta. Dan doa kita cakap moga-moga kita minta wahai Allah Subhanahu, wahai Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Itu juga satu doa untuk kita pastikan kita punya pilihan berada di jalan yang lurus.
Kemudian kita cakap bahawasanya setiap permintaan ataupun setiap pilihan yang kita lakukan mudah-mudahan dia duduk di atas jalan yang paling benar. So, saya mungkin jawapan paling ringkas ialah yang pertama, dalam mesyuarah itu sendiri perlu mesyuarah yang paling terbaik supaya kita dapat keluarkan decision yang paling terbaik. Yang kedua ialah dalam kita melakukan decision, kita kena melihat dalam pelbagai aspek. For sure, kita memang tidak akan puaskan hati semua orang. Tetapi yang kita mampu untuk lakukan ialah mengecilkan ruang risiko. Itu yang kita boleh lakukan. Bila kita duduk ke atas, kita sedang menjaga ramai. So, bila tengah jaga ramai, kita ada masalah untuk pastikan setiap orang berpuas hati dengan kita. Itu biasa. Tak ada kerajaan yang tak ada pembangkang. Kecuali kerajaan tu diktator ataupun kerajaan tu mungkin kerajaan republik. Republik ada. Sebagai republik ada. Kerajaan Korea Utara contohnya. Kerajaan yang tak ada pembangkang contohnya. Tapi cuba tanya rakyat dia secara jujur, adakah dia orang suka kerajaan dia orang? Mungkin ada kata sebenarnya dia orang teringin nak yang lain. Nak katanya even dalam diam pun ada pembangkang lah. Nak katanya dalam negara, dalam apa-apa, bila kita jaga benda besar memang adalah perlawanan-perlawanan yang akan berlaku tu. Tapi kita boleh kecilkan ruang risiko tu lah. So saya rasa itu saja, iaitu decision kita perlu dipandu dalam keadaan tidak emosional dan kita perlu fikir banyak ruang. Saya terus jawab semua. Macam mana nak tahu kita perlu ambil jawatan atau tidak? Dalam Al-Quran ada satu ayat yang mana Nabi Yusuf sendiri minta jawatan. Kalau kita buka surah Yusuf, Nabi Yusuf minta jawatan daripada pemerintah ketika itu untuk pastikan dia duduk kat kawasan tu. Tapi ada juga dalil yang lain, sebagai contoh hadis tentang Nabi SAW beritahu kepada Abu Dhar, kalau tak silap saya minta maaf kalau saya tersilap, tapi mungkin boleh tegur terus. Tapi seingat saya memang hadis ini untuk Abu Dhar, yang mana Nabi melarang sahabat ini untuk ambil jawatan. So nak katanya kita dapat lihat ada tempat yang boleh ambil jawatan, ada tempat yang tak boleh ambil jawatan. Tengok kepada sifat orang yang meminta tu. Nabi Yusuf meminta jawatan. Yang pertama ialah Nabi Yusuf mengetahui kerana tempat yang perlu dimasuk tu, dia perlu masuk, kalau ada orang lain masuk, maybe ada masalah. Dia meyakini bahawasanya dia kena masuk. For sure kita kadang-kadang dia macam dalam college kita, bukan ramai orang sangat pun. So dalam kalangan college kita, boleh jadi kalau kita memang ada potensi dan kita rasa macam ada masalah dalam college ni. Cumanya kalau aku masuk, bukan aku nak kata bangga diri, cumanya nak kata kalau aku masuk, maybe aku boleh selesaikan perkara ni, insya-Allah. Dengan izin Allah aku boleh selesaikan masalah. So itu antara contohnya kita boleh masuk untuk memilih. Maksudnya kita tahu yang kita boleh selesaikan perkara itu. Dan kita tahu bahawasanya kalau ada orang lain yang masuk, boleh takut benda tu merosakkan perkara itu. So nak kata kemampuan boleh ke tak, maksudnya nak kena tengok pada kemampuan kita. Tentang Abu Dhar tadi, iaitu dia tidak berkemampuan pada perkara itu. Macam contohnya jawatan ni, kekuasaan ini boleh diambil apabila dia ada qawiyun amin. Ada dua kualiti yang perlu ada pada pemimpin, iaitu dia qawi, iaitu ada kekuatan ataupun ada kemampuan. Satu lagi amin, iaitu amanah. Dia ada ketelusan, dalam masa yang sama dia ada kemampuan. Contohnya dia orang yang ada ketelusan tapi dia tak reti buat akaun. Dia ada masalah dari sudut mengurus kewangan. Layakkah dia untuk bertanding jawatan bendahari? Tapi dia amanah. Jawapannya dia tidak layak. Maka tempat orang lain perlu ambil tempat. Dan kita tak perlu nak berebut-rebut untuk benda tu. Nak katanya amanah ni, maksudnya kita tak payah nak, macam kadang-kadang ada orang dalam pilihan raya lah waktu bergaduh yang teruk sangat. Kadang-kadang macam benda tu berlaku kat mana-mana lah. Kat universiti mana-mana ataupun even pilihan raya dekat luar negara pun, kalau kita tengok sama-sama pelajar pun kadang-kadang bergaduh macam tu. Saya rasa macam benda tu tempat mana-mana pun lebih kurang lah. Nak katanya biasa lah. Cuma kadang-kadang pergaduhan tu biasa. Dia macam kadang-kadang, yelah kita nak ambil orang ni. Cuma kadang-kadang sampai serius sangat benda tu. Sampai serius sangat. So nak katanya
akhirnya jawatan tu untuk menguruskan kita sama-sama je. So yang paling kita nak ialah orang yang paling layak. So kalau dah ada orang yang layak, yang kalah ke apa ke, terima je lah, yang tak ada masalah. So begitulah. Nak kata kita depend kepada kemampuan kita. Soalan seterusnya pada Syuhada Subri. Apabila orang memuji seorang dan orang yang dipuji itu tidak mengucapkan semua. Okey. Ini ialah soalan bukan refleksi pada diri. Ya. Kalau orang tu dia tak jawab segalanya dari Allah. Dia cakap Alhamdulillah. Ataupun dia tak cakap Alhamdulillah. Dia cakap terima kasih ke. Ataupun dia cakap macam, oh biasalah. Okey, benda ni dia seni kata-kata. Satu, kita tak boleh terus katakan dia macam ni. Prinsip utama bila kita dapat satu pujian ialah kita kena sentiasa meletakkan pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat nikmat yang kita dapat. Walau bagaimanapun, dalam kita berbual dengan kawan-kawan, ada waktu kadang-kala kita nak bergurau. Alah, biasalah tu. Imran, ada macam tu. Dia macam kadang-kala kita borak dengan kawan kita, kadang-kadang macam kita bukan nak tinggi diri, tapi sambil-sambil kawan kadang-kadang rasa macam nak bergurau. Maka dekat situ, adakah dia berniat? Jawapannya, kita serahkan kepada orang tu saja. Kita tak mahu menghukum dia. Tapi itu ialah diri dia. Sekarang kita belajar tentang diri kita sendiri, iaitu bila kita dapat pujian, refleksi yang kita perlu lakukan ialah apa pun respon kita. Walaupun mungkin respon itu kita tak sebut Alhamdulillah, kita perlu sentiasa ada sesuatu dalam jiwa kita, iaitu ini datang dari Allah. Walaupun dalam mulut kita ataupun lidah kita tidak mengucapkan perkara itu. Sebab dia ialah berkaitan dengan tabiat. Dia berkaitan dengan jiwa seseorang. Kalau orang tu dia biasa dengan, dia rasa dia berdiri dengan kaki dia sendiri, maksudnya bukan di atas kurniaan Tuhan ke apa. Dia just macam, oh ni sebab aku usaha. Bukan sebab Tuhan bagi. So dia menyebabkan lama-lama dia telah membangunkan jiwa dia yang penuh dengan kesombongan. Maka kita tak nak jiwa kita rosak begitu. So kita sedang membangunkan jiwa kita, jiwa ubudiyah, jiwa yang penuh dengan kehambaan. So boleh, dia kata dia tidak semestinya respon tu nak katanya adakah dia boleh lead ke arah berbesar diri ke tak, tetapi kalau let's say dalam jiwa kita ada perasaan macam tu, ditakuti boleh membawa ke arah itu. Allah. Sama-sama Syuhada Subri. Okay, thank you to all participants who asked questions, and thank you to Dai for answering all the questions. So I think that's all for today's Q&A. So we pray to Allah Subhanahu Wa Taala, may He make us among those who understand the Quran. Allahumma amin ya Allah. So a big thank you to our speaker Dai Imran Muhammad Zaki for 4 talabus series of Al-Kahfi Challenge that helped us to get a better insight of Surah Al-Kahfi. So now, dear participants, I would like to remind everyone to join the final quiz for this talabus session, which will be conducted next Friday. Stay tuned. All information will be in the Al-Kahfi Challenge WhatsApp group. And don't forget to fill in the registration and feedback form in the chat box. So before we dismiss, I would like to ask all the participants to open your camera if possible for the photography session. Sebagai penutup, minta maaf Khadijah, saya selah sikit boleh? Menyelah sikit. Sebagai penutup, saya memohon maaf sepanjang tempoh 4 kali sesi ini, mungkin ada kekurangan yang ada ke. Saya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada para komiti yang banyak bertungkus lumus dalam melaksanakan program ini. Mungkin tak ada bersama kita ini Mas Turina sebagai pengarah program. Mas Turina pengarah program? Pengarah program. Dan juga sahabat-sahabatnya, dan juga kawan-kawan, tentu perempuan yang dirahmati Allah. Oh, my mom ada hari ini. Okay, terima kasih Umi sudi masuk sekali. Dan juga sahabat-sahabat semua yang sudi hadir pada hari ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Moga-moga sesi sebanyak 4 siri dalam kita tadabbur surah Al-Kahfi ini dapat memandu kita untuk kembali memerhatikan apakah yang paling terpenting dalam kehidupan kita untuk kita fokus
Kerana itulah kita panggil sebagai tujuan ataupun tema utama dalam surah Al-Kahfi ini, iaitu supaya kita tidak distract dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Saya just sebut satu kata-kata daripada Hamzah Yusof. Dia ada satu istilah yang disebut iaitu the spiritual Alzheimer, kenyanyukan spiritual. Kadang-kadang kita dalam melalui kehidupan ni, dalam kehidupan beragama kita, kadang-kadang kita tidak menemui makna sebenar dalam kita melakukan ibadah kita, dalam melakukan ataupun dalam menjalani kehidupan kita. Maka surah Al-Kahfi sedang memandu kita untuk memerhatikan kembali bagaimanakah kita memandang akidah kita, bagaimanakah kita memandang cara menguruskan nikmat, duit dan sebagainya, bagaimanakah cara untuk kita menguruskan kurniaan ilmu yang Allah berikan, dan yang terakhir sekali, bagaimanakah kita menguruskan amanah ataupun pangkat ataupun kekuasaan. Mudah-mudahan kesemuanya kita fokus dan kita sampai kepada tempat yang sepatutnya, dan kita tidak distracted dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Saya mohon maaf atas sebarang kekurangan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Terima kasih, ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, once again, you guys are encouraged to open your camera